Assalamualaikum. Tahukah Anda siapakah Dzulqarnain sebenarnya? Beliau bukanlah seorang raja yang memimpin bala tentera, berperang dan membunuh untuk menakluk negeri-negeri lain seperti Alexander the Great atau Cyrus the Great atau mana-mana raja yang ada ketika itu. Dzulqarnain juga tidaklah hidup di zaman Nabi Ibrahim, akan tetapi beliau sebenarnya hidup di dalam dua era pemerintahan para nabi, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Sebenarnya Dzulqarnain adalah seorang yang dilantik dan diberikan tanggung jawab menulis dan menyimpan ilmu dalam kitab serta menjadi penolong kepada Nabi Sulaiman. Dalam siri ini, pertama ini kami akan bawakan kepada Anda bukti-bukti yang menunjukkan ahli kitab ilmu Nabi Sulaiman sebenarnya adalah Dzulqarnain. Terdapat beberapa petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran yang ramai pentafsir terlepas pandang dan berada di landasan yang salah sehingga mendakwa dan mengambil raja-raja bukan Islam sebagai Dzulqarnain sebenarnya. Atas sebab itu, kami merasa bertanggung jawab untuk memperjelaskan perkara sebenarnya kepada umum dan membuktikan bahawa Dzulqarnain adalah ahli kitab ilmu kepada Nabi Sulaiman. Dzulqarnain bukanlah Alexander the Great atau Cyrus the Great ataupun mana-mana raja yang ada ketika itu. Di dalam Al-Quran, Dzulqarnain bermaksud dua tanduk, gelaran yang diberikan kepada ahli kitab ilmu Nabi Sulaiman, dan tiada siapa pun tahu nama sebenarnya. Walau bagaimanapun menurut para pentafsir nama beliau adalah Asif bin Bakyar. Sebagai ahli kitab ilmu, banyak ilmu-ilmu yang dikuasai Dzulqarnain ini, serta pengalamannya bersama Nabi Sulaiman banyak mempengaruhi pemikiran dan kerja-kerja yang dilakukan olehnya semasa dalam pengembaraan beliau dalam misi dakwah. Tanda-tanda atau pertunjuk-pertunjuk yang kami diperolehi dari Al-Quran adalah pembuktian pertunjuk yang meyakinkan Dzulqarnain adalah ahli kitab ilmu Nabi Sulaiman. Sebagai permulaan dalam siri ini, jom kita rujuk kepada Al-Quran, iaitu pada ayat-ayat kisah Nabi Sulaiman dan Dzulqarnain, yang mana ilmu-ilmu telah diaplikasikan di dalam pengembaraan Dzulqarnain. Untuk siri pertama ini, kita lihat pada persamaan dalam menolak pemberian. Dalam satu peristiwa yang direkod dalam Al-Quran, di mana Nabi Sulaiman menolak pemberian hadiah-hadiah yang dibawa oleh wakil putri Balqis, yang dihantar bagi melembutkan hati Nabi Sulaiman. Dalam surah ke-27, An-Naml, pada ayat ke-36. Maka apabila utusan pembawa hadiah itu datang menghadap Nabi Sulaiman, berkatalah Nabi Sulaiman kepadanya, "Tidaklah patut kamu memberikan kepadaku pemberian harta benda, kerana apa yang telah diberikan Allah kepadaku lebih baik dari apa yang telah diberikannya kepada kamu. Bukan aku yang memandang kepada pemberian hadiah." Manakala pula Dzulqarnain dengan cara yang sama menolak pemberian oleh satu kaum di antara dua gunung sebagai upah untuk Dzulqarnain membina tembok besi yang mengurung Yakjuj dan Makjuj. Ini direkodkan Allah di dalam Al-Quran pada surah ke-18 Al-Mulk pada ayat ke-95. Dia menjawab, "Kekuasaan dan kekayaan yang Tuhanku jadikan daku menguasainya lebih baik dari bayaran kamu. Oleh itu bantulah daku dengan tenaga, kamu beramai-ramai. Aku akan bina antara kamu dengan mereka sebuah tembok penutup yang kukuh." Kedua-dua tokoh ini menolak pemberian dengan alasan atas apa yang Tuhan berikan kepada mereka adalah lebih baik dari apa yang diberikan oleh manusia kepada mereka. Semasa menerima kedatangan rombongan Putri Balqis yang datang membawa pelbagai hadiah, semua para pegawai istana Nabi Sulaiman, termasuk Dzulqarnain, hadir dan mendengar apa yang dituturkan Nabi Sulaiman kepada rombongan berkenaan. Satu pengalaman buat Dzulqarnain. Kita akan bincangkan dalam siri kedua, pembuktian Dzulqarnain itu adalah ahli kitab ilmu Nabi Sulaiman.